Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ish, kenapa rasa macam penat je nak solat ni? Betul ke solat ni memberatkan kita? Aku solat tak tinggal, tapi kenapa hidup aku susah? Para penonton dan pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak soalan sebegini bermain dalam fikiran kita? Kalau masih ada fikiran negatif seperti ini, jom kita dengar apakah hikmah di sebalik solat ini. Ada satu kata menyebut, jangan pernah merasakan solat itu membebankan kita. Kerana hakikatnya solat itu ialah meringankan beban kita. Meringankan beban apa? Meringankan beban azab di dalam kubur yang sangat dahsyat jika kita tidak solat. Allahu Rabbi, sebab itu kita janganlah sesekali meninggalkan solat. Kerana ramai lagi, jutaan lagi manusia di dalam kubur yang ingin hidup kembali dan ingin sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti di dalam hadis Nabi SAW menyebut, As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang bermaksud, solat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan solat, dia seolah-olah menegakkan tiang agamanya. Namun barang siapa yang tidak solat, maka dia seolah-olah meruntuhkan tiang agamanya. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana pendapatmu jika di hadapan rumahmu ada sebatang sungai yang mengalir untuk mandi sebanyak 5 kali dalam sehari? Apakah masih ada kotoran di badan kamu, wahai sahabat? Para sahabat menjawab, tidak ada kotoran sedikit pun di badan. Nabi Muhammad kembali bersabda, begitulah perumpamaan jika orang solat 5 waktu, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebab itu, apabila kita tidak solat, jangan tanya kenapa hidup kita tidak berjaya. Sebab solat itu adalah kunci kejayaan. Jadi, saya nasihatkan pada diri saya dan para pendengar, jika rasa malas nak solat, paksa diri untuk solat walaupun terpaksa. InsyaAllah, lama kelamaan akan terbiasa. Nak tinggal solat pun mesti rasa takut kan? Cuba kita hayati bagaimana khusyuknya menantu Rasulullah SAW, iaitu Saidina Ali bin Abi Talib ketika dia solat. Dikisahkan dalam satu peperangan, beliau telah dipanah oleh anak panah musuh. Kemudian para sahabat cuba mencabut anak panah dari badan Saidina Ali itu, namun tidak berjaya kerana Saidina Ali berasa sakit yang teramat. Kemudian Saidina Ali menyuruh sahabatnya mencabut anak panah itu ketika beliau dalam solat. Dan akhirnya anak panah itu berjaya dicabut ketika beliau tengah solat tanpa merasa sakit. Kenapa beliau tidak berasa sakit? Kerana beliau terlalu khusyuk mendirikan solat sehinggakan dia tidak merasakan kesakitan. Dan yang terakhir, solat mencegah daripada perkara keji, mungkar dan gejala sosial. Seperti di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aqimis solah, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat inilah yang selalu dibacakan di dalam khutbah Jumaat, yang bermaksud, dirikanlah solat. Sesungguhnya solat ini mencegah daripada perkara yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sebagai penutup, saya sudahi dengan 2 buah pantun. Jangan dikacau baba termenung, nanti dimarah oleh nyonya. Walaupun ilmu tinggi menggunung, tidak solat tiada guna. Bread is roti, shadow is bayang. Before you mati, better you sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.